Tambah-tambah lagi 2 hari lepas, Perdana Menteri menyatakan kita sudah tidak mempunyai kewangan yang cukup. Dalam keadaan begini, saya rasa tenat setenat-tenatnya. Kaki tangan pula diminta untuk menderma. Tapi yang hairannya, sebab itu saya berkatakan berkali-kali, kaki tangan awam diminta melakukan sumbangan melalui pemotongan gaji. Ni, yang menteri ni apa hal? Timbalan menteri apa hal? Mereka-mereka yang memberi gaji berpuluh ribu dekat JSC, syarikat-syarikat kerajaan, ataupun ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Negeri, kenapa tak minta potongan gaji? Kenapa mereka tidak diminta untuk memberi derma? Kenapa mereka disantuni dengan sebegitu mulia? Ini keadaan. Pemimpin ketawa. Ini yang saya katakan, akhirnya menteri-menteri jadi legenda menteri cap ayam. Menteri senang lenang, rakyat terus susah. Ini keadaan saudara. Sedarkah anda gaji bulanan Tan Sri Muhyiddin Yassin didapati meningkat sebanyak RM11,000 daripada jumlah sebelum ini, iaitu RM104,841. Manakala gaji bulanan Menteri Sumber Manusia M. Saravanan lebih tinggi daripada Perdana Menteri. Dalam senarai terbaru ini, selain Saravanan dan Muhyiddin, menteri lain yang tersenarai dalam Menteri PN dengan pendapatan paling tinggi ialah Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa dengan pendapatan RM87,877 sebulan. Diikuti oleh Timbalan Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Dr. Jeffrey G. Ketingan dengan RM85,450 sebulan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula memperolehi pendapatan bulanan sebanyak RM84,615 sebulan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad pula memperolehi pendapatan RM69,427 sebulan. Datuk Seri Hajjah Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, RM79,347. Senator Datuk Seri T. Lian Ke, Timbalan Menteri Perpaduan, RM74,547 sebulan. Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali pula, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, RM71,505. Sementara Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, RM69,186. Menyakitkan apabila kita mengetahui bahawa gaji Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, Datuk Seri Hadi Awang, berjumlah RM85,227 sebulan tanpa berbuat apa-apa. Kepada para Menteri Perikatan Nasional, jangan hanya tahu menuntut rakyat bersabar dan bersyukur, sedangkan anda hidup dalam kemewahan, tidur bertilam emas, kelambu bertatah belian, namun hasilnya daripada duit rakyat yang dijarah kalian. Ingat, rakyat sentiasa diadakan pilihan raya sebab rakyat nak menghukum. Rakyat kata enough. Tambahlah sekarang ni, bila pimpinan sudah menyatakan tak ada cukup duit dah. Macam semalam saya katakan, kalau dah tak ada duit, tak mampu nak cari duit, berhenti sajalah, bagi pada orang yang mampu. Kalau tak boleh menghadap agung, tuanku, keadaan sekarang ni, ini di luar kemampuan saya. Ampun tuanku, Patik tak mampu lagi untuk mentadbir negara ini dalam keadaan ekonomi dunia begini. Patik rasa, Patik izinkanlah Patik untuk berundur diri. Senang gitu, supaya agung boleh melantik seseorang yang lain. Dan lantik entire kabinet yang baru. Sebab kabinet yang ada sekarang 70 orang. Bukan sedikit, saudara. 70 orang. Berjuta sebulan. Bukan nak turun dia gaji pun mereka. Sekupang pun tak ada menteri buat pengumuman. Tak dengar sehingga saat ini. Menteri mengatakan mereka bersedia untuk mengurangkan gaji mereka. Tak ada. Timbalan menteri pun sama. 70 orang. Gaji bukan sekupang 2, bukan 2,000, bukan 3,000. Sedangkan rakyat nak cari 1,000, nak cari duit, buka pasar Ramadan pun terkongkong. Nak buka ini gerai tak boleh diizinkan. Kalau buka nanti lebih tempat-tempat nanti dia kena 1,000. Rakyat tak ada duit. Kamu berpesta. Sebab itu bila orang kata sekarang ni anda berada sebagai menteri yang cap ayam. Sebab anda tak fikir langsung soal rakyat. Yang anda tahu tengah diri anda. Kemudian boleh senang-senang hati. Saya bercakap terus terang, saya sebenarnya cukup tidak senang hati apabila Perdana Menteri membuat pengumuman bahawa negara kita tidak mempunyai kewangan yang cukup. Ini mengundang masalah besar. Sebab sebagai seorang Perdana Menteri, dia harus berhati-hati sebelum dia mengeluarkan kenyataannya. Kerana ini akan di-pick up oleh pelabur-pelabur dari negara luar. Saya cukup takut. Ini keadaannya. Kalau dulu-dulu, zaman waktu saya muda-muda dululah, kalau Perdana Menteri buat pengumuman begini,
Stok market merudum. Jangan lupa satu ketika dulu, Menteri Kewangan, Tun Dayang Zainuddin, dia mengatakan dalam keadaan begini, saya ni besar kemungkinan tak cukup lah duit. Merudum market. Ini Perdana Menteri yang mengumumkan. Saudara Faizal Yusof, PKR UMNO terbaik. Ini saya pulangkan pada pimpinan, pada ahli-ahli masa akan datang. Soal ini saya kata akan datang. Kita nak sekarang ni Perdana Menteri berlapang dada kita minta. Pertama sekali, you dah tak ada keupayaan untuk mentadbir negara. Okey? Sebab anda mengaku wang negara dah tak berapa cukup. Anda yang mengaku. Bila anda dah buat pengakuan begitu, menghadap agung. Supaya dilantik orang baru. Supaya mungkin dengan rahmat ilahi, berkat bulan puasa ni, maka kita dapat pemimpin yang baru dalam interim. Ataupun adakan pilihan raya. So Jasmine Saleh, saya tak nak sebutlah ayat tu, saudara Jasmine. Tak sampai hati. Semua saya kata Menteri Cak Ayam je lah. Jadi akhirnya mereka-mereka yang ada sekarang ni akan tercatat dalam sejarah negara kita sebagai legenda mereka, legenda Menteri Cak Ayam. Kenapa saya katakan legenda Menteri Cak Ayam? Sebab keberadaan mereka di anjung kuasa di Seri Perdana tidak memberi sebarang kebaikan. Tak nampak sehingga saat ini apa yang telah mereka lakukan. Seorang-seorang kita tanya. Seorang demi seorang kita tanya. Okey, kita bertanya tentang Menteri Sains dan Teknologi. Hebat sangat kononnya. Vaksin Pfizer lah, dapat vaksin Berengza lah, apa segala macamnya. Akhirnya vaksin tersebut sudah dipertikaikan di peringkat antarabangsa. Sedangkan negara sudah mengeluarkan belanja berbilion ringgit. Kalau anda hebat, kenapa tidak anda bercari counterpart anda di peringkat antarabangsa, negara-negara pengeluar vaksin? Boleh berbincang, bolehkah kita dapat dengan harga yang agak wajar untuk rakyat? Kita juga tertaluk di bawah negara bangsa-bangsa bersatu. Pergilah, tidak. Tapi kabarnya mengimport vaksin ini melibatkan wang dekat 3-4 bilion. Apa syarikatnya? Datuk Tajudin Rahman sudah bercakap dalam parlimen tempoh hari. Siapa syarikat yang dapat kontrak untuk membekalkan vaksin kepada negara? Ini menimbulkan seribu pertanyaan. Begitu juga bila kita tanya menteri yang menjaga alam sekitar. Akhirnya apa yang berlaku? Negara kita terkenal sebagai negara mengimport sampah. Bukan menambah mencari pelabur. Kita bukan mendapat pelabur datang melabur ke negara kita. Tetapi sebaliknya, 2 kontena sampah yang tak boleh bawa masuk lah, kita dah ada akta kita sebagainya, diizinkan untuk dikitar semula. Itu sampah-sampah berasaskan pada plastik yang saya cakap 4-5 malam dulu. Akhirnya negara kita ni bukan terkenal sebagai tempat untuk pelabur-pelabur melabur perusahaan, tetapi melonggokkan sampah. Ini menteri dalam kerajaan hari ini. Kita persoalkan satu persatu kementeriannya. Kemudian Menteri Kewangan hari ini senyap, dah tak ada lagi dah nak dengar apa jadi tentang moratorium. Sedangkan sebelum parlimen bersidang, bercakap masa dalam parlimen peram bajet itu hari, itu boleh, ini boleh, maka ahli parlimen sokong. Lepas sokong, diam. Ini cakap indah khabar dari rupa, rakyat nanti-nanti bila nak bagi ransangan keprihatinan. Syarikat-syarikat kononnya boleh mendapat ransangan ekonomi melalui keprihatinan. Apa yang ada, macam-macam lah buat. Tapi setengah masak. Ini keadaannya. Saudara bercakap dengan Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan digunakan untuk membuat kenyataan apa yang berlaku pada COVID. Jadi Menteri Pertahanan berperang dengan COVID ke? Sedangkan kita ada menteri yang menjaga hak ehwal kesihatan, Datuk Adham Baba. Dia ditepikan. Sepatutnya beliau lah yang memberi pencerahan apa yang berlaku, sebab beliau kementeriannya. Dia punya KSU, dia ada ketua pengarah Kementerian Kesihatan. Mereka inilah yang akan menyantuni semua dan memberitahu pada rakyat, sebab beliau sebagai Menteri Kesihatan. Ini tidak, Menteri Pertahanan buat pengumuman. Keadaan-keadaan inilah, bukan 1-2, malah saya nak sebut satu menteri. Satu persatu kita mengerti, akhirnya mereka ini ternyatalah legenda Menteri Cap Ayam. Saya melihat itu Datuk Ismail Sabri, dia 2 hari lepas membela menteri-menteri kerana dia kata bahawa waktu Perhimpunan Agung UMNO, persidangan bahagian-bahagian dan juga dalam Perhimpunan Agung UMNO yang baru lalu, perwakilan-perwakilan menggelarkan menteri sebagai Menteri Cap Ayam. Jadi saya nak tanya pada dia lah, kalau tak panggil Menteri Cap Ayam, nak panggil apa? Sebenarnya warga UMNO amat kecewa dengan tindak tanduk menteri yang ada sekarang, yang datang daripada UMNO.
Kerana ahli-ahli UMNO dan rakyat khususnya melihat mereka tidak berperanan sebagai menteri. Ikut saja. Apa saja. Memanglah sekarang ni Datuk Ismail Sabri sedaplah. Beliau tambah-tambah lagi sebagai Menteri Pertahanan. Sebab itu saya katakan angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba dia cuba membelasah mereka yang menggelarkan menteri-menteri ini sebagai menteri cak ayam. Ini apa hal? Kenapa terasa sangat? Kalau anda melaksanakan tugas dengan baik, rakyat tidak akan menggelarkan anda macam-macam. Jadi kalau bukan cak ayam, nak panggil apa? Nak panggil mereka ini sebagai maha dewata. Yang amat berhormat, yang berhormat. Jadi khususnya kepada menteri-menteri yang datang daripada UMNO. Soal menteri daripada parti lain kita tak mau campur. Itu hal mereka lah dengan parti mereka. Soalnya kalau dia daripada menteri itu datang daripada parti PAS, biarlah ahli PAS. Dia nak gelar apa pada menteri dia orang, katalah daripada PBM ke, tak tahulah saya, ahli-ahli tak banyak mana pun. Tetapi daripada UMNO sendiri. Kerana sekarang ini kita tak tahulah apa yang orang buat, sebab bila Perdana Menteri mengumumkan bahawa negara kita sudah mula tidak mempunyai kecukupan wang. Kononnya kerana berbelanja sebanyak 600 bilion. Jadi rakyat nak tahu 600 bilion itu ke mana perginya. Sampai ke tak sampai pada rakyat. Takkan 600 bilion itu rakyat masih susah. Takkan dengan 600 bilion itu perniagaan tak boleh berjalan. Takkan 600 bilion itu hidup masih terus tersepit. Ini keadaannya. Saya mengharapkan supaya Mas Sabri ini janganlah sangat dengar cakap orang keliling. Memanglah sekarang anda sedap. Menjadi Menteri Pertahanan, anda dikawal dengan rapi oleh pasukan tentera. Tapi anda kena ingat, kalau dah tak ada jawatan menteri nanti, semua itu lebur. Selagi anda bergelar Menteri Pertahanan, waktu itu memanglah SOP tentera akan menjaga atau melayan anda sebaik mungkin. Tetapi keadaan ini tidak akan berlanjutan. Jadi jangan rasa kerana memanglah hari ini anda menjadi Menteri Pertahanan, sedap terus mempertahankan ini kerajaan Perikatan Nasional. Saya rasa zaman-zaman berakhir anda akan tinggal sebagai legenda seorang menteri cap ayam lah. Kerana hari-hari yang kita tahu, Datuk Ismail Sabri ini kerja dia mengumumkan kedudukan PKP, mengumumkan berapa ramai orang kena COVID-19. Hari-hari. Kalau dah hari-hari, ceritanya sama. Dan tidak ada ini pengurangan. Malahan PKP terus berjalan. Dan yang membuatkan rakyat begitu terkesan bila beliau mengumumkan kalau siapa yang melanggar PKP kena 10,000. Terpempan rakyat. Hanya melanggar SOP saja. Dan ada beberapa kejadian. Budak-budak ni, anak-anak muda ni pergi ke kedai. Masuk ke kedai tu terlupa nak mencatatkan nama. Tiba-tiba kena di berkas dan dikena compound 1,500, ada 2,500 dan sebagainya. Akhirnya hari ini Abang Long dah hilang nama dah. Orang dah tak suka dah. Dan kita sekarang ni nak bertanya pada beliau sebagai Menteri Pertahanan, what have you done? Bagaimana dengan warga tentera? Apakah kehidupan mereka disantuni? Bagaimana bekas-bekas dalam keadaan begini? Apa yang anda santuni? Berilah pengumuman untuk bekas-bekas tentera. Kesian, mereka telah berjasa pada negara. Mereka meredah hutan belantara demi untuk menjaga keamanan negara. Mereka meredah lautan bergelora sebagai angkatan tentera laut. Tapi setelah mereka berhenti, apakah kehidupan mereka disantuni? Anda sebagai Menteri Pertahanan, jangan letak pada menteri luar saja. Jadi dalam keadaan begini, tiba-tiba anda nak marah. Sebenarnya Datuk Ismail Sabri kena ingat, anda sebagai anak Presiden, anda juga sekarang ini dah terkait. Dan anda juga terjangkit dengan penyakit 3-4 orang. Mereka yang sekarang ni menyokong bagai nak rak, tak nak lagi supaya kerajaan Perikatan Nasional ini dijatuhkan, tidak mahu mahu meneruskan kerjasama antara UMNO dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Takkanlah anda sebagai anak Presiden yang terkanan dalam parti tak dapat menyelami perasaan. Sebab itu, usul untuk menarik kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu ini bukannya ditaja oleh sesiapa. Ini datang daripada kesedaran, keinsafan warga UMNO yang tak tahan melihat perangai mereka dalam PBM. Macam mana nak disantuni? Orang kata orang berbudi kita berbahasa. Orang memberi kita merasa. Ini apa yang rakyat rasa.
Konon nak beri tak rasa pun. Bila kita berbudi dengan mereka, mereka tidak berbahasa. Malah kita dibahasakan. Kita ditonjol-tonjolkan. Ditunjal-tunjalkan. UMNO itu begitu, UMNO itu begini, Presiden UMNO begini. Dan sekarang ni tiba-tiba anda cuba nak menyantuni seolah-olah anda juga nak turut marah pada Presiden. Anda berada sebagai naib Presiden. Mestilah Majlis Kerja Tinggi bersidang. Kenapa anda tak mensuarakan? Kalau tak setuju kerjasama dengan PBM ini, sepatutnya dihentikan. Tak boleh ni, Perhimpunan Lagu UMNO ni. Patut bercakaplah dalam persidangan Majlis Tinggi. Ini anda diam. Bila anda diam, persidangan berlaku. Perwakilan menyuarakan. Dengarlah betul-betul. Anda berada di atas pentas, bukan di bawah. Anda berada sebaris dengan pimpinan UMNO. Takkan anda tak tahu kendak. Jadi Ismail Sabri ini, saya pun tak tahulah. Mungkin, saya katakan mungkin kesedapan lah. Anda sudah terjangkit dengan perangai 3-4 orang yang ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Mereka ini sebenarnya memang nak mempertahankan jawatan mereka. Sedangkan rakyat tak boleh terima. Kalau anda berasa begitu, anda bertanding apa jawatan pun, ahli UMNO tidak akan menyokong anda. Sebab anda mengecewakan. Bila anda mengatakan bahawa perhimpunan itu tempat untuk memaki hamun menteri. Bila masa rakyat memaki hamun, akhirnya mereka mengatakan menteri yang ada bersama-sama yang dikirimkan oleh UMNO. Anda mewakili UMNO, alah cak ayam. Kenapa anda nak terasa hati? Sebab ahli-ahli UMNO merasakan mereka marah kerana melihat tiada keputusan yang baik untuk rakyat dilakukan. Pimpinan negara tak ada menyantuni. UMNO tuntut. Macam saya ulangi berkali-kali, mungkin anda fed up. Tapi UMNO minta moratorium ini. Anda senyap. UMNO minta supaya kumpulan wang simpanan pekerja mengeluarkan wang kepada pencarumnya RM10,000 one off. Anda senyap. Jadi sekarang ni negara dah tak ada duit. Anda senyap. Yang anda tahu COVID-19. Jadi takkanlah anda Menteri COVID-19. Itu bukan jawatan, itu bukan bidang anda. Bidang anda menjaga Kementerian Pertahanan. Dan lepas itu anda marah pada ahli UMNO. Ahli akan marah kerana menteri-menteri yang ada sekarang ni tak buat kerja. Segala-galanya bercempur, tonggang langgang. Ini cakap terus terang Datuk Ismail Sabri, saya bagi tahu. Mungkinlah anda, pegawai anda, yes sir je lah. Jangan ingat bahawa rakyat ni di bawah. Saya menyuarakan pandangan rakyat. Jadi sebagai contoh, sejauh mana pelaksanaan pengumuman Perdana Menteri yang menyentuh bantuan perhatian rakyat tercapai. Dan anda bertanggungjawab. You are part of it. Anda berada dalam kabinet. Setiap keputusan kabinet, anda sebagai Menteri Kanan. Menteri Kanan ni konon-konon sebab tak ada jawatan Timbalan Menteri, anda itu sebahagian daripada Timbalan Perdana Menteri. Jadi anda lihat, apakah anda tidak boleh menegur? Kenapa tak bercakap? Tan Sri Perdana Menteri, ini saya ni, Menteri Kanan ni, saya wakil daripada UMNO, saya naib Presiden UMNO. Majlis Tinggi dah memutuskan begini. Tan Sri tak boleh buat begitu. Tan Sri tak boleh kata begitu. Ini tidak, anda senyap. Rakyat melihat seolah-olah anda senyap. Jadi akhirnya dia kata, ini cak ayam lah menteri. Bila ahli-ahli kata, kalau gini keadaannya, tarik sokongan. Bukan suruh berperang. Dan kita minta, saudara terlibat sama. Datuk Ismail Sabri, jangan menafikan. Anda terlibat sama dalam perbincangan untuk mewujudkan Kerajaan Perikatan Nasional. Antara di mana minta sokongan daripada UMNO, 42 orang. Alright, UMNO sokong. Tapi ada jeda waktunya. UMNO kata, boleh Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tetapi Januari 2021, hendaklah diadakan pilihan raya umum. Ini tidak. Apa yang ada adalah perintah darurat. Anda adalah sebahagian daripada itu. Dan bila diwujudkan perintah darurat begini, rakyat terkesan. Saya bukanlah nak menyanggah. Tidak, saya tak mau menyanggah. Itu keputusan kerajaan, memang kita ikut. Kita kena santuni. Tetapi, keputusan itu menyukarkan rakyat. Apa bentuk bantuan kepada rakyat? Anda berada di atas. Jadi, bagi saya, bila anda nak marah, ahli-ahli UMNO mengatakan menteri-menteri yang ada itu menteri cak ayam. Jadi anda nak marah. Anda nak tersinggung. Pulang pada anda lah. Sebab tiba-tiba saja, ini saya nak bagi tahu lah. Menteri Kewangan membisu 1000 bahasa. Apalah salahnya bagi tahu pada Bank Negara. Ini plannya, perancangannya. Dan perhalusi lah. 600 bilion dah dihabiskan ni. Bukan sikit. Betul lah Norizan, saya ang teruk lah Abang Long.
Nah, kita kadang-kadang kita mengharapkan hari ini segala-galanya di hujung jari. Rakyat dapat melihat, dapat merasai apa saja yang berlaku. Dan rakyat mengharapkan santunan daripada pemimpin. Jadi anda jangan ingat bahawa lepas ini besok pilihan raya kerana anda menteri akan menang. Tidak semesti begitu. Saya khawatir, saya bimbang. Ramai menteri yang akan tumbang. Kerana mereka akan ditumbangkan oleh rakyat. Kerana hari ini rakyat akan menyatakan kehendak mereka. Rasa mereka yang cukup kecewa. Saya haraplah supaya Datuk Seri Sabri ni janganlah duk terikut-ikut dengan perangai Anwar Musa apa semua, duk membalun ahli UMNO. Bila saja anda sentuh ahli UMNO, you are looking for trouble in your political career. Ini saya bagi pesan. Saya berpesan pada sahabat saya. Saudara Ismail Sabri bukan orang lain, sahabat saya, sahabat baik. Saya cukup suka tengok dia jadi Menteri Pertahanan. Wajar. Ada ibu bawanya. Dulu dia jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Boleh membantu. Tapi sekarang jadi Menteri Pertahanan. Dengan harapan bahawa beliau membawa sebagai seorang Menteri Pertahanan. Tapi tiba-tiba sekarang ni menempelak pada ahli UMNO. Apakah anda tak tahu perasaan Akahumbi? Turunlah ke gelanggang. Dan cara terbaik anda dalam kabinet minta supaya parlimen bersidang. Kenapa tak nak buat parlimen bersidang? Saya yakin anda sebagai Menteri Pertahanan, juga sebagai ahli majlis tinggi, sebagai naib presiden UMNO, tentu dibincangkan dalam persidangan majlis tinggi. Kenapa tak disuarakan apa yang dibincangkan majlis tinggi? Tapi apa tidak? Apa yang berlaku? Sebaik saja UMNO bersidang, selesai saja Perimonan Agung, anda lah mengetuai menteri-menteri kabinet berjumpa dengan Muhyiddin. Ini untuk apa? Ini yang akhirnya hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Jadi akhirnya rakyat kata anda menteri cak ayam. Jangan marah pada rakyat. Selagi anda tidak menyantuni, menteri-menteri UMNO tidak menyantuni perasaan rakyat, tentulah rakyat akan kata anda menteri cak ayam. Apa lagi nak cakap? Takkan nak kata yang lebih teruk lagi. Nak kata lebih daripada itu, anda sesama warga UMNO. Kita sama-sama warga UMNO. Tak sampai hati kita nak kata yang bukan-bukan. Alih kata, ayalah menteri cak ayam. Ni kata...